Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in وخصوصا إلى الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي وعلم علماء من الأولياء الراشدين المهديين كلهم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada pagi ini kita dapat sama-sama mengambil ruang dan peluang bersempena dengan daurah kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan usaha yang kita lakukan pada waktu dan ketika ini akan diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan manfaat daripada apa sahaja yang telah dibentangkan dan diberikan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, insya-Allah. Saya masuk-masuk tadi rasa macam pergi masuk gua, tuan-tuan. Muka masing-masing macam takut gitu kan. Sama ada ngantuk ataupun dia ada masalah peribadi ke apa ke, semua saya tak tahu. Tapi jangan risau, kelas ni kelas untuk kegembiraan kita kenalnya Rasulullah. Jadi muka jangan nak stres sangat. Mungkin sebab dalam kepala otak Allah ni masuk pukul 5 habis. Dan jangan risau, agak kalau rasa saya yang nak berhentilah kita. Baik. InsyaAllah jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang akan kita bicarakan pada pagi ini adalah kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, iaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah, ataupun dilebihkan ataupun lebih tepat untuk kita bicarakan nama kitab ini, para ulama mengatakan disebutkan dengan Asy-Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang terdapat di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini sebanyak 415 hadis. Adapun dalam mukhtasar separuh daripadanya, ada yang 250, ada yang 260, dan terdapat daripadanya 56 bab. Pengalaman peribadi saya, kitab Syama'il Muhammadiyah ini dibaca satu persatu melalui isyarahnya, mengambil masa lebih kurang dalam 1 tahun, dan mengambil kepada mukhtasar secara ringkas daripada 200 hadis lebih, iaitu mengambil masa 3 bulan. Jadi pagi ini kita berada di Masjid Daeng Abdul Rahman untuk mengkhatamkan 1 hari. Jadi bermakna isyaratnya kita takkan khatam. Kalau khatam tu keajaiban para wali Allah lah, tapi bukan saya lah, ajar-ajar semua lah. Jadi nak katanya, apa sahaja yang kita kongsikan, kita mana yang termampu untuk kita dapatkan daripada perbahasan-perbahasan. Maka kaedah insya-Allah pada pagi ini, kaedah yang kita akan ambil adalah kaedah bacaan dengan sardan, iaitu kita akan baca satu bab dan dibacakan seluruh hadis, dan kemudian kita akan ambil penterjemahan daripada setiap satu hadis, dan kita akan buat satu perbahasan melalui hadis-hadis yang tertentu.
supaya kita tahu setiap bab yang dikongsikan oleh Imam Tirmizi rahimahullah adalah terkait dengan perbahasan berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini saya bincang diri saya sendirilah. Saya tak bincang ajar-ajar semua. Kalau bincang ajar pun kita jadi pening bersama. Jadi rujukannya adalah bersama dengan guru-guru kami yang mulia. Jadi insya-Allah kita akan cuba membaca hadis-hadis yang ada supaya pernah kita dengar akan beberapa perkataan ataupun pernah kita dengar kalimah-kalimah tersebut, bahawa itu merupakan datang daripada hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita mulakan terus kepada sebelum bab yang pertama, iaitu muqaddimah Asy-Syama'il Muhammadiyah pada muka surat yang pertama. Sebelumnya itu tu, saya tak tahu tu muka surat berapa, XXX ini, X-Men ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Qala Syekh Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata, iaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, dan salam sejahtera ke atas hamba-Nya yang sangat diberkati, dimuliakan, dirahmati dan penuh dengan kemuliaan, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-Syaikh, telah berkata asy-Syaikh Al-Hafidh, iaitu gelaran untuk mereka yang menghafal hadis. Oh, jumpa ke tak jumpa? Muka surat 1, ajar buka muka surat 1, sebelah dia. Gitu. Ada? Bab 1, sebelah dia. Ada? Kitabnya semua sama kan? Okey. Alhamdulillah. Minta maaf noh, saya ingatkan ajar orang Arab semua. Baik. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Qala Syekh Al-Hafidh. Perkataan Asy-Syaikh dan Al-Hafidh itu ditambah oleh anak murid beliau. Maknanya bukan dia menggelarkan dirinya Asy-Syaikh ataupun bukan dia menggelarkan dirinya Al-Hafidh. Al-Hafidh ini tergolong di kalangan para ulama hadis yang menghafal 300,000 hadis ke atas, iaitu orang alim dan orang yang mahir di dalam perbahasan hadis. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat At-Tirmidzi, iaitu telah berkata Al-Syaikh Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi. Secara ringkasnya, ajar boleh baca kepada muqaddimah siapa dia Imam Tirmidzi. Adapun bacaan daripada kalimah At-Tirmidzi ini boleh dibaca dengan 3. Sama ada baris atas, baris bawah atau baris depan. Boleh baca dengan Tarmidzi, boleh baca dengan Turmidzi, boleh baca dengan Tirmidzi. Paling tepat adalah dengan Tirmidzi kerana mengambil nisbah kepada tempat tinggal beliau, iaitu di Tirmidz. Jadi bacaannya adalah Imam At-Tirmidzi. Baik, walhasil itu tidak ada perbahasan yang panjang, iaitu berkaitan dengan nama ataupun sebutan kepada perkara tersebut. Beliau merupakan anak murid kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Anak murid kepada Imam Al-Bukhari, buta matanya tetapi masya-Allah hatinya sangat terang untuk menerima kepada syariat agamanya Allah. Dan antara manaqib daripada Imam Tirmidzi dikatakan bahawa gurunya iaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah mengambil salah satu daripada hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ada kitab hadis khas, iaitu disebutkan dengan Jami' At-Tirmidzi, yang mana daripada kitab tadi diambil oleh guru beliau Imam Al-Bukhari, yang mengambil hadis daripada Imam Tirmidzi dimasukkan dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan, tetapi bukan dalam Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bagaimana martabat Imam Tirmidzi, kata para ulama, kalaulah guru telah mengambil ilmu daripada anak murid, itu perkara yang luar biasa. Maknanya kalau murid mengambil ilmu dengan gurunya, murid mengakui kepada dia tu gurunya, maka itu adalah perkara biasa. Tetapi sekiranya seseorang guru mengambil kepada nilai ataupun perbuatan seseorang daripada muridnya,
maka ini yang perlu dibanggakan. Disebutkan apa? Riwayatul akabir minas saghair, yaitu diambil riwayat orang-orang yang besar meriwayatkan daripada orang-orang yang kecil. Jadi ini martabat ataupun kegembiraan yang diambil oleh para ulama manaqib berkaitan dengan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Pembacaan hadis satu persatu selepas ini sekadar makluman untuk kalau kita buat pembacaan hadis. Maka setiap daripada hadis-hadis yang kita bacakan pada pagi ini kita akan ambil kepada sanad yang mulia, iaitu sanad yang tertinggi, iaitu daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagai contoh bab yang pertama itu kita tidak akan baca haddatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas, itu tidak akan dibaca. Terus kita akan ambil kepada sanad al-ulya, iaitu sanad yang tertinggi daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan setiap kali kalau kita nak membaca hadis disambung maka perlu ditambah di depannya wabihi ilaihil qal, iaitu wabihi waw baha ilaihi alif lam ya ha alif lam qaf alif lam, iaitu wabihi ilaihil qal, supaya nak memberi isyarat yang hadis itu bukan kita dapat bukan Sayyidina Anas bin Malik yang sampaikan kepada kita, tetapi dengan perkataan yang sampai kepada kita telah berkata Sayyidina Anas bin Malik. Begitu terjemahannya. Itu adab tentang berkaitan dengan hadis. Baik. Kita terus masuk kepada bab yang pertama. Oleh sebab kita nak khatam 56 bab. Dia biasa daurah ni, dia keseronokan yang paling utama dua je. Satu, ada makan. Yang kedua, kalau dapat khatam. InsyaAllah. Tapi tak apalah je, saya bagi jaminan memang tak khatam lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bab yang menceritakan tentang ciptaan tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Imam Tirmidzi rahimahullah meletakkan bab tentang tubuh badan, iaitu disebutkan khalqi, tidak disebutkan dengan khuluqi. Beza dalam perbahasan bahasa Arab, kalau khalqi itu tubuh, kalau khuluqi itu akhlak. Jadi kenapa tidak diletakkan dengan akhlaknya Rasulullah, dimulakan dengan tubuh jasad? Kerana orang akan jatuh cinta kepada seseorang yang luarannya itu kalau nampak hebat maka dia akan jatuh cinta. Sebab itu kata para ulama, cintanya seseorang kepada seseorang ada tiga. Pertama, rupa parasnya. Yang kedua, akhlaknya. Yang ketiga adalah tentang orang yang paling banyak buat baik kepada kita. Jadi kata para ulama, rupa paras yang terbaik luarannya adalah Nabi SAW, dan akhlak yang paling terbaik adalah akhlaknya Rasulullah SAW, dan orang yang paling banyak berbuat baik dengan orang lain adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketiga-tiga ini telah dirangkumkan, ada semua padanya Nabi Muhammad SAW, yang mana dimulakan dengan tubuh jasadnya, iaitu bagaimana orang boleh jatuh cinta dengan cantiknya seseorang, yang pastinya yang paling cantik di muka bumi Allah dan juga di langit adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka sebab itu Imam Tirmidzi rahimahullah meletakkan hadis yang pertama, bab yang pertama berkaitan dengan tubuh badannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wabihi ilaihil qal, sebagaimana saya sebutkan tadi, kita kena sebut wabihi ilaihil qal, dan kita akan baca hadis ini sampai kepada habis bab, baru kita akan sentuh kepada bab-bab ataupun hadis-hadis yang tertentu di dalam menceritakan tubuh badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihil qalu haddatsana an Anas bin Malik annahu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bil tawilil ba'in wala bil qasiri wala bil abyadil amhaq wala bil adami wala bil ja'lil qatab wala bisabti. Boleh baca bisabti ataupun bisabti baris bawah, ataupun bisabti maknanya baris atas. Jadi mati sukun, atau baris atas atau baris bawah. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sanah
wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Telah diriwayatkan mendengar daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus, yaitu rambut baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ikal. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul ketika usia baginda sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah 10 tahun, yakni sejak baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi. Riwayat mengatakan baginda menetap di Mekah selama 13 tahun. Ini disebutkan dalam, dia nak huraikan juga, tapi kita baca dulu. Dia nak juga pergi tu. Kita dah cakap jangan degil hamba ni ya. Baik. Dan di Madinah 10 tahun. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika usia baginda sallallahu alaihi wasallam 60 tahun. Tidak terdapat di kepala dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam 20 rambut yang berwarna putih. Wa bihi ilaihi qalu haddatsana an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bit-tawili wala bil-qasiri hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabatin asmara, boleh baca ataupun asmira, iaitu dua kaedah. Al-launi idza masya yatakaffa'u. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertubuh sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertubuh baik, rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Kulit baginda sallallahu alaihi wasallam putih kemerahan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan sedikit condong ke hadapan. Condong ke hadapan iaitu menunjukkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan cepat. Nanti kita akan bahaskan. Wa bi ilaihi qalu an Abi Ishaq qala sami'tu al-Barra bin Azib yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, boleh baca dengan rajilan pun boleh baca juga, iaitu dengan rajula baris atas sahaja, ataupun rajulan iaitu dengan tanwin, ataupun rajilan. Marbu'an ba'ida atau bu'ida ma bainal mankibaini 'azimal jummati ila syahmati udhunaihi alaihi hullatul hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Daripada Abi Ishaq At-Tanuqi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang bertubuh sedang, jauh di antara kedua-dua bahunya. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam lebat sehingga hujungnya menutupi kedua-dua telinganya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qalu 'anil Barra bin Azib qala ma ra'aitu min dhilim min limmatin fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'ida aw bu'ida ma bainal mankibaini lam yakun bil qasini wala bil tawil. Daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat orang yang berambut panjang yang rapi berpakaian merah yang lebih tampan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang memukul-mukul, yakni menyentuh kedua-dua bahunya, jauh di antara kedua-dua bahu. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Wabihi ilaihi qalu an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu alaihi salam. Menjadi kepada rutin para ulama ataupun para penuntut ilmu mesti membaca dengan nama Sayyidina Ali itu karramallahu wajhahu alaihi salam, iaitu radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil-tawili wala bil-qasiri syathnu, ataupun baca dengan syathna al-kaffaini wal qadamaini. Dakhmu ataupun dakhma ar-ra'si dakhmur karadis tawilul masrubah idza masya tafakkuan ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu alaihi salam berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tebal, yakni berisi kedua-dua telapak tangan dan kedua-dua telapak kakinya.
Kepala baginda sallallahu alaihi wasallam besar tulang sendinya, bulu dadanya memanjang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, sedikit condong ke hadapan seperti sedang turun dari tempat yang tinggi. Aku tidak pernah melihat sebelum maupun sesudahnya seseorang sama seperti baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bi ilaihi qalu haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Abi Anil Mas'udi bi hadzal isnad nahwahu bi ma'na. Bila sebut dalam hadis kita jumpa perkataan nahwahu, itu adalah lafaz yang tak sama tapi maknanya sama. Iaitu nahwahu, lafaznya tak sama tapi makna lebih kurang sama yang berada di atas. Maknanya riwayat daripada Anil Mas'udi, iaitu maka mengatakan bahawa bihadzal isnad, dengan sanad ini dia sama maknanya tapi lafaznya berbeza. Wa bihi ilaihi qalu haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin Walid. Baris yang keempat. Boleh? Haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin min waladin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu alaihi salam. Qala kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil tawilil mummaghat ataupun mummaghid, dua baris. Wala bil qasiril mutaraddid wa kana rab'atan minal qammi lam yakun bil ja'nil qatat wala bis sabti wa kana ja'lan rajulan ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب عدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاشل والكتت أتبن والكتت أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن حسين يقول سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا. وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه ممغط في نشن بيته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط القطط أو القطط فالشديد الجعودة والترجل الذي في شعره حجونة أي ثثني قليل. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحن والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمرة والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار. Hadis yang ketujuh ni panjang sungguh lah. Dan ini hadis yang ke-8 lagi panjang. Baik, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ardah karramallahu wajhahu alaihi salam, tapi dibaca daripada itu namanya haddatsani Ibrahim bin qal haddatsani Ibrahim bin Muhammad, anak keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini Ibrahim bin Muhammad ibni Hanafiyah, iaitu anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang bukan kepada bersama dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu an. Baik, radhiyallahu anha. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu alaihi salam, apabila menyifatkan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertubuh sedang di antara kaumnya, rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ikar bergelombang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang berbadan penuh dengan daging, ini gemuk, dan bukanlah berwajah bulat, wajahnya agak rata, kulitnya putih kemerah-merahan, hitam pekat kedua-dua matanya, dan lentik bulu matanya, besar pangkal tulang dan belikatnya, ini berbadan bidang. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki bulu dada yang memanjang dari dada hingga ke pusat, tebal, berisi kedua-dua telapak tangan dan kedua-dua telapak kakinya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan seperti turun dari tempat yang tinggi. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling, maka seluruh badannya juga ikut berpaling. Di antara kedua-dua bahunya terdapat khatamun nubuwah, iaitu tanda kenabian. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang paling pemurah di antara manusia. Percakapannya merupakan percakapan yang paling jujur di antara manusia.
terlalu lembut budi pekertinya dan orang yang paling ramah dalam pergaulan. Sesiapa yang melihat baginda sallallahu alaihi wasallam secara tiba-tiba akan merasa hormat kepadanya, dan sesiapa yang pernah bergaul dengannya lalu mengenalinya tentu akan mencintainya. Seseorang yang ingin menceritakan tentang sifat yang ini rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam akan berkata, aku tidak pernah melihat seseorang sebelum maupun sesudahnya seseorang sama seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Isa Imam Tirmidzi rahimahullah, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husain berkata, aku mendengar Al-Asma'i berkata dalam mentafsirkan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam, al-mummaghid, terlalu panjang, dan berkata, aku pernah mendengar seorang Arabi dalam percakapannya berkata dalam percakapannya, memanjang panah pada satu sama lain atau memanjangkan dengan terlalu panjang. Al-mutaraddid termasuk sesuatu yang kepada sesuatu sehingga pendek, manakala al-qatat ya terlalu keriting dan menyikatnya untuk menyebabkan tersangkut atau sukar sedikit untuk menyikatnya. Manakala al-mutahham itu adalah badan, iaitu banyak daging, iaitu gemuk, dan al-mukaltham wajah yang bulat dan bulu dada yang ada pada putih kulitnya berwarna kemerahan, dan al-ad'aj iaitu terlalu hitam pekat kedua-dua matanya, dan al-ahdab panjang bulu matanya. Nanti kita akan syarah. Wa bi ilaihi qalu qala akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah yukana Aba Abdillah an ibni li Abi Halah anil Hasan bin Ali qala sa'altu khali Hinda bin Abi Halah wa kana wasafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama yatala'la'u wajhuhu tala'lu'a al-qamari lailatal badri atwalu minal marbu'i wa aqsaru minal mushaddab azimul hammah rajulu sya'ri inin faraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udunayh wa idha huwa waffarah azharul lawni wasi'ul jabin azajjul hawajib sawabigha fi ghairi qaran bainahuma 'irqun yudirruhul ghadab aqna al-'irnaini lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu ashamma kathul lihyah sahlul khaddaini dhali'ul fami muflajul asnan daqiqul masrubah ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah mu'tadilul khalqi badinun mutamasikun sawa'ul batni was sadri 'alidul sadri ba'idu ma bainal mankibaini dhakhmul qaradis anwarul mutajarrad موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار الثدبين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعار الصدر طويل الزندين ورحب الراحة atau boleh dibacakan dengan rahbur rahi, yaitu alif lam ra alif ha. Syatnul kaffaini wal qadamaini sa'ilul atrafi aw qala sha'ilul atrafi khamsanu al akhmasin Masihul qadamain yanbu anhumal ma idza zala qali'an atau membaca qal'an yakhtu takaffiyan wa yamshi haunan dhari'ul mishyah idza masya ka'annama yanhattu min sabab wa idza altafata jami'an khafidut tarfi nadharuhu ila al-ardi atwalu min nadharihi ila as-sama' jullu nadharihi al-mulahadhah yasuqu ashabahu wa yabda'u man laqiya bis salam. Hadis ini nanti kita akan syarahkan dengan terjemahan. Terus masuk pada hadis yang ke-9. Wa bi ilahin qala sami'tu Jabir bin Samrah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fami ashkalal aini manhusal aqibi qala Syu'bah qultu li Simak ma dhali'ul fami qala 'azimul fami qultu ma ashkalal aini qala tawilu shiqqil aini qultu ma manhusul aqib qala qalilul lahmil aqib. Daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar selari dengan bentuk wajahnya. Lebar, nanti cerita. Nak cerita juga tu. Mata putih yang lebar dan tumit nipis. Sedikit daging di tumit. Malam pagi ni saya memang kena letakkan disiplin diri saya. Memang kalau tak memang bab satu ni jelah. Mata putih yang lebar dan tumit nipis, sedikit daging di tumit. Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan mulut yang lebar? Beliau menjawab, besar mulutnya, yakni selari dengan bentuk wajahnya. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa sebab Nabi SAW besar mulutnya ini adalah tentang hebatnya dalam bercakap-cakap, iaitu berkata-kata.
Beliau menjawab, aku bertanya lagi apakah yang dimaksudkan dengan mata yang lebar? Beliau menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya lagi apakah yang dimaksudkan dengan tumit nipis? Beliau menjawab, sedikit daging di tumitnya. Wa bihi ilaihi qalu an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamari falahu 'indi ahsanun minal qamar. Daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam di bulan purnama. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Aku berganti-ganti memandang ke arah baginda sallallahu alaihi wasallam dan memandang ke arah bulan. Maknanya tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi. Maksudnya bergilir-gilir begitu. Maka menurut pemerhatian aku dapati bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah daripada bulan. Kalau hari ini kita nampak orang, tengok bulan, lepas tu kita cakap engkau ni lagi cantik daripada bulan, tu penipu. Faham? Baik, terus. وبه إليه قالوا عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. Seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara' bin Azib, adakah wajah baginda sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan pedang? Al-Bara' menjawab, tidak, bahkan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan bulan kerana terlalu terangnya cahaya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi wa bihi ilaihi qalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajilash sya'ri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih seperti diperbuat daripada perak, rambutnya ikal bergelombang. Wa bihi ilaihi qalu an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya'u fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahum min rijali shanu'ah. ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شهبا صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية yaitu Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi apabila diperlihatkan Nabi Allah Musa alaihi salam seperti seorang lelaki daripada kabilah Shanu'ah, kabilah daripada Yaman. Aku melihat Nabi Isa bin Maryam alaihi salam dengan orang yang pernah aku lihat daripada adalah mirip wajah Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu Ats-Tsaqafi, nama seorang sahabat radhiyallahu anhu. Aku melihat Nabi Ibrahim AS dengan orang yang mirip dengan wajahnya, yang pernah aku lihat adalah kawan kamu ini, yaitulah diri baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Aku melihat Sayyidina Jibril AS dengan orang yang pernah aku lihat adalah mirip dengan Dihyah, nama seorang sahabat radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Dihyah Al-Kalbi. Wa bi ilaihim qalu an Sa'id al-Jurairi qala sami'tu Abu Tufail yaqulu ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sifluhu li qala kana abyada malihan muqassadan. Daripada aku mendengar daripada Sa'id al-Jurairi radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Tufail ini adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia. Sahabat yang terakhir meninggal dunia. Walaupun ada riwayat mengatakan Sayyidina Salman umurnya itu sampai 400 tahun. Sayyidina Salman dalam riwayat mengatakan 250, dalam riwayat lain mengatakan 400 tahun. Tapi sahabat yang terakhir Abu Tufail, sahabat yang terakhir meninggal yang wafat yaitu Sayyidina Abu Tufail radhiyallahu anhu. Yaitu di bawah tu dah di bawah tu ada catatan dia. Baik, berkata, aku telah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini tiada seorang pun yang pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini selain aku. Sa'id al-Jurairi radhiyallahu anhu berkata, terangkan sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Beliau menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam berkulit putih, tampan dan badan yang sedang. Kata para ulama, nak gambarkan hadis Nabi, nak gambarkan peribadian Nabi, sebanyak-banyak kita baca tadi 13 hadis tu yang belum lagi pun diterangkan lagi, tapi dah pukul 10. Nak ceritanya, gambarannya 3 perkataan itulah yang ada kepada perkataan Sayyidina Abu Tufail, iaitu apa dia? Nabi abyada malihan muqassadan. Itu 3 yang menjawab kepada semua perbahasannya Nabi SAW tentang tubuh jasadnya. Baik, hadis yang terakhir. Wa bihi ilaihi qalu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatain idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanayah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai gigi seri yang renggang, gigi 2 ni, 2 tengah ni.
Apabila baginda Nabi SAW bercakap, terlihat seperti cahaya memancar yang keluar di antara kedua gigi serinya itu. Kerana Nabi punya gigi dia ada jarak. Bukan apa jarak pula. Dia ada apa? Dia renggang sedikit. Dia akan ada renggang sedikit, dan kalau Nabi bercakap dia akan nampak kepada cahayanya. Nampak? Habis dah bab 1 kan, senang. Baik, kita kembali kepada hadis yang ke-8. Okey, hadis yang ke-8 kita cerita tentang kepribadian Nabi SAW secara detail sedikit. Kita dah faham dah semua tentang apa yang kita terjemahkan tadi. Kalau faham kita terus. Baik, kita tengok hadis yang ke-8 muka surat yang ke-9. Baik, maknanya terjemahannya daripada Sayyiduna, seorang lelaki daripada Bani Tamim daripada keturunan Abi Halah. Abi Halah merupakan suami kepada Sayyidatina Khadijah yang dikenal dengan Abu Abdillah. Daripada Ibnu Abi Halah daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada pak cikgu sebelah ibu iaitu Hindun bin Abi Halah yang merupakan orang yang pakar dalam menyifatkan tentang sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Hindun bin Abi Halah ini adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hindun bin Abi Halah kerana dia merupakan anak kepada perkahwinan Sayyidatina Khadijah dengan Abi Halah. Jadi setelah mana perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah dengan Abi Halah, Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak tirinya salah seorang bernama Sayyidina Hindun bin Abi Halah. Kata ulama, beliau ini anak tiri tetapi seronok sangat untuk menyifatkan tentang sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Anak tiri yang kalau drama Melayu tu biasa kita keluarkan, bila anak tiri je gaduh. Bila jumpalah sesiapa pun dalam drama ni, kita akan lihat kepada yang bergaduh. Tetapi ditunjukkan oleh Nabi SAW apa dia? Iaitu anak tirinya menceritakan perihal tentang bapa tirinya, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan katanya apa? Orang yang paling sempurna dalam menceritakan sifat Nabi SAW. Baik, apa kata dia? Dan aku berharap bahawa beliau akan menyifatkan kepadaku tentang sesuatu yang boleh aku bergantung dengannya, iaitu melalui sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam yang beliau ceritakan kepadaku. Maka beliau berkata, pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang bertubuh besar, agung dan mulia, dalam berjiwa besar dan berwibawa. Kalau dalam hadis disebutkan oleh perawi hadis itu apa dia? Kalimahnya adalah fakhman mufakhama. Itu pada muka surat yang ke-8 tu, baris yang kedua tu, hujung pertama fakhman mufakhama. Fakhman mufakhama ini apa? Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam besar, agung dan mulia. Kalau lebih tepat terjemahannya gini, Nabi itu mulia dan apa sahaja yang terkait dengan Nabi SAW kemuliaan, satu pandangan. Ataupun dikatakan Nabi itu sendiri dah mulia dan orang pandang kepada Nabi SAW itu dengan kemuliaan. Maknanya kadang-kadang orang pandang kepada kita kemuliaan, tapi diri kita pun tidak penuh dengan kemuliaan. Contoh. Tidak ada kena mengenai hidup ataupun yang mati. Faham? Maknanya Nabi SAW, diri Nabi itu mulia, orang pandang Nabi SAW pun dengan kemuliaan. Melainkan pada akhir zaman ini saja orang pandang Nabi itu dengan penuh kehinaan yang terlalu ramai. Baik. Kemudian dikatakan wajah baginda Nabi SAW bersinar-sinar seperti sinaran bulan di malam purnama. Baginda SAW merupakan seorang yang lebih tinggi daripada orang yang rendah dan lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Ini disebutkan dengan apa dia? Sebaik-baik kejadian adalah dengan pertengahan. Nabi ni nak kata tinggi sungguh tak? Disebutkan apa? Dengan atwalu minal marbu'i. Dalam satu hadis yang lain iaitu Nabi apa? At-tawilul ba'in. Nabi ni tingginya tu dengan sekadar tinggi kebiasaan. Nah, orang tengok tak terlalu tunjang, dan Nabi kalau ditengok taklah terlalu rendah. Baik, maka dalam keadaan ini di dalam riwayat yang lain dikatakan mukjizat Nabi SAW, Sayyidina Umarnya 3 meter tingginya, tapi kalau Nabi jalan di sebelah Sayyidina Umar, orang akan nampak Nabi SAW lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Tapi ketika mana Nabi duduk dengan para sahabat yang lain, maka Nabi akan duduk dengan keadaan yang biasa juga, maka waktu itu Nabi tetap akan dipandang lebih tinggi. Termasuklah kalau Nabi sedang duduk, tetap Nabi akan dipandang dengan lebih tinggi. Jadi kalau duduk dah memang rendah orangnya, jangan duduk kat belakang. Memang tak nampak. Faham? Kemudian, baginda sallallahu alaihi wasallam bertubuh sedang. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki kepala yang besar. Kepala yang besar ni, pandangan para ulama mengatakan sama ada besar kepala itu sesuai dengan tubuh jasad Nabi. Satu, maknanya semat lah, mulik sungguh lah, comel. Dalam pandangan yang kedua, kepala besar itu adalah dengan kecerdikan yang ada kepada Nabi SAW.
Rambutnya bergelombang, iaitu ikal mayang. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyikat rambutnya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan membelah rambutnya menjadi dua. Rambut disikat di belah tengah. Maknanya bermula di sini. Maknanya Nabi akan belah tengah di sini. Okey, dia tidak di sini atau tidak di sini. Baik, jika tidak maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan membiarkan hujung rambutnya menutupi daun telinganya sampai kepada cuping. Itu disebutkan dengan apa? Waffarah. Itu nanti kita akan tengoklah kalau sempat sampai kepada tentang rambutnya Rasulullah. Disebutkan dengan kita sebut dahulu, iaitu rambutnya Nabi SAW ni 3. Satu namanya waffarah, yang kedua limah, yang ketiga adalah jummah. Okey. Waffarah itu sampai kepada cuping. Kemudian yang kedua limah sampai kepada tengkuknya ini, maksud bahagian kepada bawah ini, dan kemudian jummah sampai kepada bahunya. Jadi 3 jenis rambut Nabi SAW. Jadi yang disebutkan di sini adalah waffarah, iaitu disebutkan apa? Yujawizu sya'ruhu syahmatan udhunaihi wa idha huwa waffarah, iaitu Nabi SAW sampai kepada daun telinganya. Ada pandangan mengatakan pertengahan, maknanya sampai kepada pertengahan saja. Dalam riwayat lain mengatakan di bawah, maknanya sampai kepada cupingnya telinganya Rasulullah SAW. Jadi kalau perempuan yang memang rambutnya panjang, jangan kata sunnah aku tak, rambut perempuan memang panjang, faham? Dan rambutnya bersih putih, disikat dengan rapi sehingga nampak kemas dan bersih, iaitu azharul laun. Maknanya nampak kesempurnaan daripada rambutnya Nabi SAW. Dahinya luas, keningnya nipis halus dan panjang sempurna, tidak bersambung. Dia ini terpisah di antara dua keningnya. Nah, keningnya Rasulullah tidak bercantum, tetapi nampak smart pada waktu tersebut. Kemudian di antara kedua-dua keningnya terdapat urat yang terkeluar ketika marah di sini. Kalau Nabi SAW marah akan nampak ini di sini urat-uratnya Rasulullah SAW. Sebab apa? Terlalu putihnya Nabi SAW. Kalau kita marah nampak urat je lah. Dia tak nampak pun kemerah-merahan pada waktu tersebut. Baik. Hidungnya mancung yang memiliki cahaya yang memancar di atas kemuncak hidungnya sehingga sesiapa yang tidak mengamatinya dengan teliti akan menyangka bahawa puncak hidungnya lebih mancung kerana melihat cahayanya sahaja. Jadi Nabi SAW punya cahaya, hidung Nabi SAW ni mancung, tapi mancung bukan sampai kepada tajam. Okey, mancungnya bukan sampai macam siapa hidung yang mancung? Artis, kita sebab kita ikut artis sekarang kan. Kalau nak tunjuk ulama aja tak jumpa kita kan. Kita tengok kalau Bollywood tu yang jari 6 tu siapa je? Siapa yang tunjang sungguh tu siapa? Siapa? Ritik Roshan tu tak apalah khilaf kepada sebutan. Nak katanya hidungnya tu kan sungguh mancung sungguh tu, sampaikan gitu. Nabi SAW hidungnya dalam keadaan mancung tapi tidak sampai tajam. Maknanya macam mana keadaannya wallahu a'lam, memang sangat comel lah hidungnya Rasulullah SAW. Dan kata para perawi, sesiapa yang tak mengamatinya dia akan menyangka puncak hidungnya tu lebih mancung. Maknanya puncak hidungnya di sini maknanya lebih mancung, sedangkan Nabi SAW mancungnya itu dalam keadaan yang wasatiyah, maknanya dalam keadaan sederhana pada waktu tersebut. Janggutnya tebal, disebutkan dengan tebal ini kathul lihyah, itu kathul lihyah, janggutnya tebal. Istilah tebal itu sekiranya tak nampak kepadanya daging ataupun kulit. Daging pula ada, itu dah macam zombie lah. Nak katanya yang tak nampak kulit. Kalau tak nampak kulit, tebal lah tu. Kalau tak nampak kulit, itu disebutkan dengan tebal, kathu. Kedua-dua pipinya rata dan halus, iaitu disebutkan dengan sahlul khaddaini dhali'ul fami, iaitu kedua-dua pipinya rata dan halus, mulutnya lebar. Ini adalah petah berbicara, serasi dengan bentuk wajahnya. Giginya agak jarang tapi rapi. Makna kata dalam riwayat mengatakan gigi Rasulullah ni rata elok semua. Dia kalau contoh gigi kita, bukan gigi kita lah, gigi masing-masing lah. Kita tu macam gigi kita sama. Gigi masing-masing, dia punya gigi kita kan sejak turun, ada sejak naik yang ni sampai kecil itu. Tapi giginya Rasulullah SAW semua solid sama. Itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat baik. Kemudian bulu dadanya halus, iaitu disebutkan dengan labbah, iaitu halus, lehernya telus. Halus itu maknanya apa? Daripada labbah ni. Bulu dada Rasulullah daripada labbah ni. Kat sini kita ada satu lubang dengan apa? Bukan lubang, apa nama dia? Lekuk. Lekuk tu yang lelaki lah. Yang lelaki lekuk ni sampai kepada pusat. Itu adalah bulu dadanya Rasulullah SAW. Baik. Adakah nak ceritanya Nabi suka keluar rumah buka baju?
Kalau dikatakan habis tu Nabi pakai apa, siap ada cerita Nabi dengan bulu dadanya, tak. Nabi tak pernah keluar rumah dengan membuka baju melainkan di tempat-tempat yang tertentu. Baik, kembali dalam hadis ini siapa perawinya? Anak tiri Rasulullah. Jadi bermakna apa? Yang merawikan hadis Nabi yang cerita tentang bulu dada Rasulullah siapa dia? Antaranya Sayyidina Hindun bin Abi Halah, antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian antaranya adalah cucu baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Menunjukkan apa? Keluarganya Rasulullah. Jadi dengar katanya, bukanlah cerita katanya nampak Nabi pun tayang dada tau. Jadi sebab tu kita bila dah masuk gym kena tayang dada kita walaupun dah dapat six pack. Nabi tak pernah tayang. Bahkan dalam Ashabus Syafi'iyah, nampak dia nak hurai ke situ juga, dah janji tadi. Dalam Ashabus Syafi'iyah, kalaupun dalam keadaan lelaki, dikatakan apa? Hukum lelaki ni mesti pakai baju lengan panjang. Sebab apa? Sebab aurat ajnabi yang bukan halal atau bukan mahram untuk lelaki dengan perempuan, dia kena jaga bukan antara pusat hingga lutut sahaja. Tapi dia kena tutup menjaga kesempurnaan. Sehingga mana sampai satu hari Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Jabir ni orangnya smart sungguh. Kulit dia putih. Putih? Oh, dia tak ada pengakuan baik. Sayyidina Jabir bin Abdullah ni kulitnya putih, badannya tegap sungguh. Kalau jalan tu memang nampak smart sungguh. Maka satu ketika dalam peperangan, Sayyidina Jabir bin Abdullah ni ambil ridak ni. Waktu tu dia pakai ridak untuk tutup badan dia. Kemudian dia buka ridak tadi itu dan diikat di pinggangnya. Maksudnya nak pergi perang. Maka dia berjalan pada waktu tersebut dengan apa? Dibukakan bajunya. Waktu itu Sayyidina Umar bin radhiyallahu anhu ketuk kepada belakangnya, kata Sayyidina Umar apa? Pakai balik ridak kau. Maka dipakai balik ridak. Maka kenapa? Nak menunjukkan bagaimana tentang Ashabus Syafi'iyah menjaga kepada perwatakan seorang lelaki itu tak payah nak gedik-gedik mental ketawel, duk sibuk tayang badannya di luar. Terutamanya ketika mana kalau di rumah jirannya, keluar Pak Haji, keluar contoh. Tak keluar Pak Haji nak pergi sidai kain. Ada suami ni walaupun dia memang dia dalam rumah tu saja mesti pakai baju yang elok. Itu pandangan yang jelas ataupun yang kuat di dalam Ashabus Syafi'iyah. Tapi dia ambil rukhsahnya apa? Antara pusat hingga lutut. Tapi maknanya apa? Nak dikatakan dengan sifat apa? Al-haya. Jadi Nabi diceritakan tentang dalam bab adanya bulu dadanya Rasulullah, macam mana dalam badannya Rasulullah. Itu cerita tentang apa? Sahabat kecil yang duduk dalam rumahnya Nabi SAW. Ini kena ambil perhatian. Jangan nak tengok cakap Nabi pun tayang bulu dada. Jadah dia. Bila pula Nabi tayang bulu dada? Sebenarnya itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW. Ini kena ambil perhatian. Baik. Dan dikatakan tubuh badannya berisi, iaitu tubuh badannya berisi, sedang perut dan dadanya rata. Oh, ini memang fail. Lebih lebar dadanya berbadan bidang. Maknanya lebar badannya Nabi SAW badannya bidang lah, gah. Jauh di antara kedua-dua bahunya, jauh dari segi sudut, biasanya orang yang tegap. Besar tulang sendinya sini besar, tetapi tidak sampai yang macam orang pergi gym tu. Ada yang gym tu kan sampai terkeluar, ataupun Popeye the Salome tu, the Popeye tu kan dia tiba-tiba makan spinach je terus jadi itu kan. Tak, Nabi punya sendi tu dalam keadaan rata, elok, cantik. Tentang sendi badan Nabi SAW. Baik. Kemudian tubuh badannya bercahaya, tidak berbulu, terdapat bulu-bulu halus dari dada sampai ke pusat seperti suatu garisan. Kedua-dua dada dan perutnya tidak berbulu selain tempat yang disebutkan tadi, dari dada ke pusat. Terdapat bulu-bulu halus pada hasta, iaitu siku hingga ke jari. Daripada siku hingga ke hujung jari. Maknanya kawasan Nabi SAW sini, kebiasaannya. Sini adalah kawasan yang nampaknya bulu-bulu yang halus. Dan pada bahu, iaitu pada bahagian belakangnya. So pada bahagian belakangnya Rasulullah SAW, dan di bahagian atas pada dadanya lah. Tapi disebutkan dalam hadis yang lain, pada buah dadanya Rasulullah SAW, bahagian-bahagian buah dadanya Rasulullah itu tidak ada bulu, tapi hanya ada pada atas dadanya sahaja. Baik. Panjang pergelangan tangannya daripada Rasulullah SAW, dia punya ni apa benda ni saya tak tahu. Ni pun saya tak tahu. Dia tengah ni, yang tu dia akan panjang sedikit. Maknanya Nabi SAW punya jari, dia punya tangan ni apa benda nama dia? Pergelangan. Tengah-tengah ni. Wrist. Alright, thank you. Punya ni, tu Nabi SAW panjang sedikit. Baik. Kemudian tebal, yang ini berisi kedua-dua telapak tangan dan kedua-dua telapak kakinya. Penterjemah ni, dia beradab sungguh dengan Rasulullah. Sebab kalau dalam hadis tu nak katakan tapak tangan Nabi SAW itu keras. Kalau ikut
daripada segi perbahasannya disebutkan apa ni, Nabi SAW tapak tangannya keras. Tapi penterjemah terus hilangkan perkataan itu sebab tebal kedua-dua telapak tangan dan kedua-dua telapak kakinya. Baik, dalam hadis ini riwayatnya cerita tentang bagaimana Nabi SAW kalau dalam disebutkan memang ada riwayat mengatakan Nabi tapak tangan Rasulullah keras. Tapi pandangan para ulama, tangan Nabi ni dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik, tapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutera. Ajar pernah beli sutera kan? Pernah kan? Baju ajar kan semua memang mahal kan? Mana main pakai yang Maidin punya tak? Contoh. Nak katanya sutera tu lebih lembut. Itu Sayyidina Anas. Jadi kenapa tangan Nabi keras? Kata para ulama itu mungkin pada waktu Nabi sedang bekerja, setelah bekerja ataupun Nabi baru balik perang. Jadi tangan Nabi keras. Tapi selepas itu tangan Nabi akan lebih lembut daripada sutera. Tapi penterjemah mengatakan apa? Tebal. Ini adab lah sungguh. Penterjemah adab sungguh dengan Nabi SAW. Masya Allah. Baik. Panjang jari jemarinya, lengkungan telapak kakinya tidak menampal ke tanah, maknanya ada lekuk sedikit. Jadi kalau ajar lepas ni tengok balik kat kita jalan, ada bekas telapak kaki kan, nampak ada lekuk sedikit. Jangan pula cakap, oh kita sama dengan Nabi. Takkan sama, faham? Jangan kita jalan-jalan, oh ada lekuk sikit lah. Subhanallah macam Rasulullah. Tak payah, tak sama, faham? Kalau orang cakap, kan Nabi, ya memang betul Nabi begitu, tapi tak sama. Jadi nak beritahu macam mana ni? Oh tak pakai aku lengkung, dah cukup. Kalau kita nak kata sama macam Rasulullah, takkan sama. Memang takkan sama. Putih kita, putih kemerahan, takkan sama. Putih kemerahannya Rasulullah, takkan sama. Faham? Jadi jangan gedik-gedik minta cakap sama Rasulullah, melainkan perbuatan, ya mirip dengan Rasulullah SAW. Ini disebutkan oleh siapa? Sayyidina Hasan bin Thabit. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, sesiapa yang nak sibukkan dirinya sama dengan Rasulullah, takkan sama. Takkan. Sayyidina Jabir bin Abdullah diumpamakan dengan apa? Dalam satu hadis dikatakan apa? Sayyidina Jabir bin Abdullah ni dia lebih cantik. Kata Sayyidina Umar ni, aku tak pernah jumpa lelaki yang diceritakan dengan cantik melainkan Sayyidina Jabir setelah mana Sayyidina Yusuf. Dibandingkan dengan Nabi Yusuf, kenapa tak bandingkan Rasulullah? Sebab Nabi SAW tak ada bandingannya. Boleh faham tak? Ini kemuliaannya Rasulullah SAW. Orang zaman sekarang tengok Nabi pandang macam member dia saja. Baik. Kemudian kedua-dua tumitnya halus licin sehingga tidak terkena air. Bermakna tak ada pecah-pecah macam kita. Faham? Mana kan tumit kita tu kan dia kerak tu kan sebab penat kerja sangat kan. Sama ada penat kerja atau berjalan dekat mall, antara dua tu je. Nak katanya kan tumit tu Nabi SAW solid, cantik, molek. Maknanya kalau air lalu, air tu akan terus. Maknanya tidak menyerap. Macam kita pijak serap sebab penuh sangat lubang pada waktu tersebut. Baik. Kemudian apabila berjalan, baginda SAW akan berjalan dengan mengangkat kakinya, tidak menyerit. Maknanya solid jalannya, dia tak menyerit. Kalau menyerit ni ngit tu pemalas. Baik. Baginda SAW berjalan dengan sedikit condong ke hadapan dan melangkah dengan tenang. Dalam melangkah dengan tenang ni, panjang langkahnya, berjalan dengan cepat apabila berjalan, seakan-akan baginda SAW turun dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah, beliau mengatakan bahawa turun daripada tempat tinggi ni ada dua. Satu, Nabi jalan dengan laju, atau yang kedua, Nabi kalau kita tengok orang turun daripada bukit, dia punya kepala ke atas ke bawahnya. Pernah turun tangga. Turun tak payah turun bukit lah, turun tangga dekat masjid ni pun pernah ada orang turun daripada bawah. Menunjukkan apa? Dia sifat tawaduk di dalam kehidupan dia. Itu sifat tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila menoleh, baginda SAW akan memalingkan seluruh badannya. Maknanya menoleh ni, kalau Nabi duduk, orang kanan panggil, tengok kanan cukup. Yang dikatakan toleh seluruh badannya kalau ada orang panggil di belakang. Nabi SAW kalau naik kuda, ada orang panggil, Nabi akan pusing terus. Contoh dia, Hambali, ya apa khabar, sihat, contoh gitu. Maknanya orang yang begini adalah orang yang bukan takabur. Jadi nak katanya mulai hari ini, kalau ada orang panggil kita dekat belakang, tak payah cakap, alah aku kenal kau siapa. Ada macam contoh Doktor Adibah, apa khabar? Kenal dah kau, sihat. Kau daripada mana? Tu belagak, bang. Tapi bukan Doktor Adibah yang ni, saya cerita doktor lain lah. Dia doktor juga. Dan nak katanya apa? Yang dikatakan Nabi berpaling pada waktu dipanggil di belakang. Kalau dah dekat sini, tak payah nak poyong sangat. Tak payah. Tu buat penatnya. Jadi Nabi SAW dia akan paling dengan kalau kanan-kanan, kalau kiri-kiri, begitu. Tapi yang berpaling sepenuhnya adalah ketika mana dipanggil di belakang. Bahkan Nabi naik kenderaan pun Nabi buat begitu. Tapi kalau kita naik kereta, dah ada orang panggil kat belakang, tak payah berhenti kereta, faham? Berhenti, double signal tu. Ya, saya, apa khabar? Orang belakang tu dah 10 kereta dah. Kalau dah 18 orang yang panggil, insya-Allah jamnya sampai ke Pening, faham? Baik, kemudian
Pandangan matanya rendah ke bawah, pandangannya ke bumi lebih banyak daripada pandangannya ke langit. Jauh pandangannya. Pandangannya mata rendah ke bawah tu. Kalau ikut dalam hadis ini disebutkan apa dia? Ada. Ni nazaruhu ilal ardi atwalu min nazari ila sama. Iaitu kata dia, kalau Nabi SAW tengok ni ke bumi ni, maknanya apa? Nabi ni dia takkan tengok benda-benda yang jauh tu je daripada keadaan tempatnya itu. Maknanya Nabi SAW akan tengok, dia takkan matanya meliur ke tempat lain. Datang rumah orang, tu dia pasu dekat atas tangga tu dia letak. Nampak muka macam tawaduk, faham? Tapi mata dia tu meliur. Ada tengok duduk khabar macam mata dia tengok, dah bila pula dia buat pintu dapur tu sebenarnya. Nampak? Jadi matanya Rasulullah itu tidak sedemikian. Baik, Kemudian baginda SAW akan berjalan lebih banyak pandangannya ke langit, iaitu jauh. Maksudnya Nabi SAW selalu berfikir dan mengambil ibrah. Jauh pandangannya apabila mengiringi sahabat-sahabatnya berjalan, baginda SAW akan berjalan di belakang mereka. Apabila berjumpa dengan seseorang, maka baginda SAW akan memulakan dengan salam. Kenapa Nabi suruh sahabat jalan di depan? Kerana yang akan berjalan di belakangnya Rasulullah SAW adalah para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kalau kita suruh orang jalan ke depan, jangan beritahu lah di belakang ni malaikat dengan saya ni. Itu insya-Allah lah mabuk ketum. Baik, ada pun yang lain itu hadis yang ke-10 itu cerita tentang boleh untuk kita berpakaian dengan berpakaian warna merah. Maksudnya dengan keadaan berpakaian warna merah. Kemudian hadis yang ke-13 itu cerita tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulit putih Nabi itu adalah kulit putih, maksudnya kesempurnaan daripada Nabi SAW dengan umpamanya para sahabat-sahabat yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Adapun dia kata sebutkan dengan Nabi Musa itu adalah seperti mana kabilah Bani Shanu'ah ini. Bani Shanu'ah ni rambutnya kerinting, orangnya tinggi, kulitnya putih. Daripada Yaman. Itu Nabi SAW mengatakan Nabi Musa seumpama dengan Rijalul Shanu'ah. Baik. Dan kemudian Nabi Isa, Urwah bin Mas'ud, Nabi Ibrahim dengan Nabi SAW dan juga Sayyidina Jibril bersama dengan Sayyidina Dihya al-Kalbi. Kata Sayyidina Aisyah, aku tak pasti setiap kali kalau Nabi berbual dengan Sayyidina Dihya itu sama ada Sayyidina Dihya ataupun malaikat Jibril. Melainkan Nabi akan beritahu, tadi baru turun wahyu kepada aku, barulah kata Sayyidina Aisyah, baru aku tahu yang tadi itu adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Baik. Itu adalah tentang kesempurnaan tubuh jasadnya Rasulullah SAW. Saya nak terangkan satu-satu ni panjang sungguhnya. Tapi kalau terang satu-satu tu nikmat dia punya cerita tentang Rasulullah SAW. Walhasil kita buat kesimpulan. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu an, kalaulah dikatakan tentang hebatnya ciptaannya Rasulullah SAW ni dikatakan apa? Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, seolah-olah Nabi sendiri yang maksudnya letakkan mata Nabi nak gini, hidung Nabi nak gini, mulut Nabi nak gini, telinga Nabi nak gini. Nabi sendiri yang letakkan saat mana untuk menciptakan jasadnya Nabi SAW. Ini nak katanya apa? Pujian sahabat tentang bagaimana tubuh jasadnya Rasulullah SAW. Baik, 10.12. Kita berhenti 10.30 insya-Allah. Kerja tak penat lagi dah sampai ke Zuhur. Dia ketawa macam itu tu memang lapor lah tu dah. Baik. Bab yang kedua, babu majaa fi khatamin nubuwah. Iaitu bab yang menceritakan tentang khatamun nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nubuwah ni apa? Tanda kerasulan. Okey, tanda kerasulan. Wa bihi ilaihi qala 'anil Ja'd bin Abdul Rahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti waja'un famasaha ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa dhahrihi fanadhartu ila al-khatami baina katifai fa idha huwa mithlu zirril hajalah. Iaitu dalam keadaan hadis riwayat daripada Sayyidina Sa'id ibn Yazid radhiyallahu anhu berkata, makcikku sebelah ibu telah membawaku kepada baginda Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, anak saudaraku ini sakit. Kemudian baginda Rasulullah SAW menyapu kepalaku iaitu As-Sa'ib ibn Yazid dan mendoakan keberkatan untukku dan berwuduk. Kemudian aku minum dari bekas wuduknya. Sayyidina Sa'ib ibn Yazid ini dia bela rambutnya yang setelah mana dipegang oleh Nabi SAW sepanjang 2 meter. Rambutnya dibela sepanjang 2 meter dan dia tak potong bekas daripada tempat yang dipegang oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan.
Jadi nak katanya rambutnya panjang sampai 2 meter dan rambut itu saja yang tidak berubat. Ini kesan berkat tapak tangannya Rasulullah SAW. Dan pandangan ulama mengatakan apa? Kalau kita nak dapatkan doa, jumpakanlah anak-anak kita dengan para ulama, bukan artis untuk selfie. Faham? Kemudian dikatakan Nabi berwuduk dan aku minum dari bekas wuduk. Maknanya kata Imam Bajuri dalam syarah ini dikatakan apa? Dia minum langsung terus air wuduknya Rasulullah. Maknanya dia terus minum daripada air wuduknya Rasulullah SAW. Maka setelah itu aku berdiri di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, aku memandang kepada khatam, iaitu tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bentuk khatam itu seperti sebesar telur burung hajalah. Burung hajalah ini kecil sungguh dia punya burung dia tu, seumpama burung merpati. Baik. Hadis yang ke-17, wa billahi qala an Jabir bin Samurah qala raaitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Maka dikatakan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat khatam tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, bentuknya seperti gumpalan, jadi sepotong daging yang berwarna merah seperti sebesar telur burung merpati. Jadi disebutkan lain pula tentang warna merah. Wa bi ilahin qalu an Asim bin Amurah bin Qatadah an jaddatihi Rumaithah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yawma mata ihtazzalahu arsyur rahman. Daripada Sayyidatina Rumaithah radhiyallahu anha, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda ketika itu aku sedang duduk berdampingan dengan baginda SAW terlalu dekat. Seandainya aku ingin mengucup khatam, iaitu tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda SAW, kerana terlalu dekatnya kedudukan aku dengan baginda SAW, tentu aku lakukannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ditujukan untuk Sayyidina Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu pada hari beliau meninggal dunia, telah bergoncang arasnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih disebabkan oleh kematian Sa'ad. Ni cerita kaedah ni macam mana je? Kaedahnya dia nak cerita tentang hadis Nabi. Dia nak cerita ni Nabi SAW bersabda sekian. Tapi dia masuk corner tok lain. Maksudnya dia cerita dulu pula. Tapi waktu tu aku nampak Nabi punya khatam ni, aku nampak dekat sungguh dah. Kalau aku pegang tu pun aku boleh buat dah. Maka Nabi SAW bersabda, dia gitu. Jadi kaedah kita mengajar, contohnya kita nak cerita hadis tu, dia corner tok lain tak jumpa tu, baru jumpa patah balik, itu kaedah yang dibuat oleh Sayyidatina Rumaithah. Jadi maknanya kalau tak jumpa hujung tu kena patah balik lah. Faham? Jadi kalau ada penambahan-penambahan tu ada kena ambil perhatian. Baik. Kemudian wa bihi ilaihi qal. Ini panjang juga sebenarnya ni. Macam ni 56 ni kita terus ke bab 56 lah, senang aja, khatam semua. Baik, wa bihi ilaihi qalu. Qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin Wali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadits bitawilihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Ini hadis yang kita cerita tadi tu, iaitu hadis yang panjang riwayat Sayyidina Ali, cuma diambil sebahagian daripada hadis tadi, iaitu apa dia? Nabi kata, Sayyidina Ali kata apa? Di belakangnya Rasulullah SAW ada khatamun nubuwah. Hadis yang ke-20, wa bi ilahin qalu haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaidin udunu minni famsah dhahri famasahtu dhahrahu fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatami qultu wa mal khatam qala sya'ratun mujtami'at. Kata Sayyidina Abu Zaid Amr ibn Al-Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Abu Zaid, wahai Abu Zaid, dekatlah kepadaku, kemudian usaplah belakang badanku. Maka aku usap belakang badan baginda Rasulullah SAW, kemudian jari jemariku berada di atas khatam. Aku, yakni Ilba bin Ahmar al-Ayashkuri, bertanya kepada Abu Zaid, apakah khatam itu? Abu Zaid menjawab, suatu kumpulan bulu-buluan. Ini adab amanahnya para sahabat. Oleh sebab dia tak nampak, Nabi suruh pegang, maka dia ceritakan gambaran bagaimana dia pegang khatam nubuwah itu saja. Kalau macam kita tengok, aku tengok kan, ada macam tu, padahal tak tengok pun. Maknanya nak kata sahabat, kalau dia pegang, dia pegang. Kalau dia tengok, dia akan cerita tengok. Itu amanah dalam ilmu yang perlu kita ambil perhatian. Baik, kemudian wa bi ilaihin qalu haddatsani Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Abi Buraidah yaqulu jaa Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah. Ini hadis ni ringkasan ceritanya tentang bagaimana Sayyidina Salman
masuk agama Islam. Ini saya terus ringkas terus ni. Ajar baca sendiri, jangan tak baca no. Jangan tak baca. Katanya kitab kan dah dapat awal kan, tak baca juga. Baik. Dalam nak katanya Sayyidina Salman, ringkasan ceritanya, dia nak masuk Islam dan dia antara masuk agama semua dah, Majusi, Kristian semua dah masuk. Sampai jumpa Rasulullah, diberikan kepada Rasulullah hadiah, sedekah, kemudian bagikan hadiah, dan akhirnya dia kata apa? Untuk melihat tanda khatamun nubuwah. Dalam hadis ini nak dikatakan apa? Ubsutu thumma nadhara ila al-khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu baris yang ketiga itu, baris kedua itu, ubsutu thumma nadhara ila khatam. Maknanya kata dia apa? Maka akhirnya aku lihat kepada khatamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bih, dan aku beriman. Pada waktu dia dah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan apa? Dia dah melihat kepada khatamun nubuwah. Maknanya tetap melihat kepada khatamun nubuwah para Nabi Muhammad SAW. Maka waktu tersebut, ringkasan ceritanya, orang Yahudi ini pada waktu tersebut menjadikan Sayyidina Salman ni adalah hambanya, iaitu khadam dia. Maka pada waktu tersebut Sayyidina Salman nak dilepaskan. Kata Yahudi, boleh aku lepaskan Salman dengan syarat Muhammad SAW mesti tanam pokok kurma sebanyak 100 pokok. Diminta Rasulullah untuk tanam 100 pokok. Bayangkan yang disuruh siapa? Rasulullah. Pertama, kata para ulama ada dua. Pertama, kenapa Yahudi tadi suruh Nabi Muhammad? Kerana nak hina Rasulullah. Satu. Yang kedua, pandangan mengatakan Yahudi tahu berkat tangannya Nabi SAW pasti semua 100 pokok kurma tadi akan hidup dengan elok. Jadi Nabi buat sampailah habis ditanam. Akhirnya semua pokok kurma tadi tumbuh elok kecuali satu. Maka kata Sayyidina Rasulullah, siapa yang tanam ni? Kata Sayyidina Umar, aku ya Rasulullah. Jadi yang satu tu tak jadi sebab tangannya Sayyidina Umar. Bukan nak menafikan tak berkatnya tangan Sayyidina Umar, tapi nak cerita tentang Allah nak memberikan mukjizatnya Rasulullah. Pokok kurma rijah biasa akan hidup 3 tahun. Tak 3 tahun tanam, try lah tanam kat masjid. Saya tengok kat masjid ni banyak orang pokok dengan tanam pokok kurma pula. Ada tanam pokok kurma, tapi tak tahu jadi ke tak jadi lah. Jangan ikut pula aku cakap macam ni. Nak katanya tanam pada waktu tersebut 3 tahun baru jadi. Tapi Nabi SAW ada satu pokok tadi, yang pokok yang sama Nabi cabut, kemudian Nabi tanam, di situ juga terus membesar sama dengan pokok yang lain. Jadi nak katanya 100 pokok dapat siap, kemudian Sayyidina Salman dilepaskan pada waktu tersebut. Nabi nak segera Sayyidina Salman supaya apa? Duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita dia lah. Kita terjemah terus kepada bahasa cerita saya. Nak katanya apa? Yang Nabi tanam otomatik terus jadi sama besar dengan pokok yang lain pada waktu tersebut. Nabi tak beli baru tau je. Nabi tak beli benih baru. Nabi tak beli batang pokok baru, tak. Nabi ambil yang dah mati, angkat, letak balik, di situ juga tumbuh serta-merta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi lain qala An Abi Nadrat al-Awaqi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khatamun nubuwah, faqala kana fi dhahrihi bad'atun nashizah. Daripada Abi Nadrah al-Awqi berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu tentang khatam Rasulullah SAW, iaitu khatam kenabian. Maka beliau menjawab, khatam itu berada di belakang badan baginda Nabi SAW. Ia merupakan gumpulan daging yang menyembul. Kata ulama, ada boleh nak katakan kutil, tapi kutil itu disebab penyakit, maka beradab dengan Nabi SAW tak, kita sebut sahaja tentang daging yang menyembul pada waktu tersebut. Wa bihi ilaihi qala an Abdullah ibn Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unasin min ashabihi fadartu hakadha min khalfi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa ar-rida an dhahrihi fara'aitu mawdi'al khatam ala katifihi mithlal jum'i hawlaha khilan ka'annaha tha'alilun faraja'tu hatta istaqbaltuhu faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala walaka faqala alqawm istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am walakum thumma tala hadhihi al-ayah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Daripada Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu berkata, aku, itu Abdullah bin Sarjis, datang menghadap baginda Rasulullah SAW, yang ketika itu baginda Rasulullah SAW sedang berada di antara sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Aku pun duduk bersekeliling demikian rupa, iaitu fardur tuhakadha, dikatakan aku duduk berkeliling sedemikian rupa di belakang baginda Rasulullah. Disebutkan dalam hadis begini, maknanya dikatakan fardur tuhakadha, aku pusing dengan isyarat tangannya gitu. Aku duduk pusing, aku duduk berkeliling macam inilah. Aku duduk berkeliling macam ni dengan Nabi. Maksudnya dengan keadaan gayanya sedemikian. Okey, jadi maksudnya dia pusing begitu dengan cara kita punya tangan lah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengetahui apa yang aku inginkan,
Maka baginda SAW melepaskan selendang daripada badannya. Nabi buka ridak. Ridak Nabi ni, Nabi pakai ridak. Dan kemudian Nabi lepaskan ridak tadi. Kemudian aku melihat pada tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua-dua bahunya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat seperti kumpulan jerawat yang menyembul keluar. Sebelum aku kembali, aku menghadap baginda SAW, kemudian aku katakan semoga Allah melimpahkan maghfirahnya kepadamu, iaitu doakan keampunan, kata Rasulullah. Kata ulama, doa keampunan bukan doa pengampunan dosa, tapi doa untuk meninggikan darjatnya Rasulullah SAW. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda, menjawab, bagi kamu juga. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang berada di situ berkata, adakah baginda Rasulullah SAW memohonkan keampunan untukmu? Maka beliau menjawab, ya, begitu juga dengan kalian. Kemudian membacakan ayat ini, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Baik, hadis berkaitan dengan khatamun nubuwah ini kita buat khulasah. Ya, setiap para nabi akan ada tanda khatamun nubuwah, iaitu tanda kenabian. Di mana? Di tangannya, tangan kanannya di bahagian depan. Semua para nabi akan ada tanda kenabian di sini sebentuk ataupun bentuknya seumpama daging yang tersembul keluar juga. Okey, setiap para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua para nabi akan ada tanda kenabian di tangan. Kenapa? Kalau mereka pergi berburu, binatang haram untuk makan para nabi. Binatang akan nak tengok, oh dia ada tanda kenabian, maka tak boleh kita pergi makan pada waktu tersebut. Contoh gitu. Dan bahkan diisyaratkan bahawa nak tahu seorang tu nabi, itu ada tanda kenabiannya. Jadi kalau ada seseorang yang mengakui dia seorang nabi, tanya mana khatamun nubuwah. Nabi kaha kan, saya nabi. Mana khatamun nubuwahnya pun? Nak kata rambut uban pun penuh kepala, nabi punya rambut uban sikit je pun. Nak katanya dalam ada tanda khatamun nubuwah, satu. Kemudian dalam cerita tentang khatamun nubuwah, Nabi SAW kata, pandangan Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kalau Nabi punya berada di belakang itu betul-betul bersetentang dengan jantungnya. Maknanya bersetentang dengan jantung. Jantung kita kiri, kan? Kiri. Jadi kalau kiri ni maknanya khatamun nubuwah Nabi berada betul-betul bersetentang dengan jantungnya. Baik, kata para ulama, para nabi terdahulu diletakkan khatamun nubuwah di tangan supaya orang tahu yang tu nabi. Tapi Nabi SAW diletakkan khatamun nubuwah bukan di tangan, bahkan di dalam badannya, bahkan ditutup. Kerana apa? Walaupun tak nampak tanda kenabian khatamun nubuwah, orang kenal bahawa yang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Melainkan orang yang Allah tutup hati, pintu hatinya, pintu jiwanya untuk nampak itu adalah seorang Nabi SAW. Maka dikatakan ada riwayat mengatakan apa? Seumpama burung puyuh pula, burung merpati. Ada riwayat mengatakan bahawa dia ni sya'aratun mujtami'at, iaitu apa, dia bulu rambut yang berkumpul. Kemudian ada mengatakan bahawa dia seumpama besarnya segenggam tangan. Walhasil itu adalah para sahabat melihat kepada bentuk dan jenis khatamun nubuwah yang ada kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat mengatakan apa? Daging yang lembut. Walhasil itu tanda kenabian yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan bahkan itu yang telah termaktub dalam kitab-kitab yang terdahulu, tanda kenabiannya Nabi Muhammad SAW berada pada belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sebagaimana perjanjian dan juga taat setia jam 10.27, kita tangguh dahulu sesi pertama kita. Saya duduk majlis pertama je. Waktu tu rasa macam nak baling rehal tu dekat Tuan Syekh. Sebab majlis pertama lepas subuh sampai zuhur, tak berhenti. Ada majlis khatam Sahih Bukhari pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam, berhenti waktu tengah hari sahaja untuk makan roti dengan kurma. Ada. Jadi tapi tak apalah, biar saya seorang je lah yang menghadapinya dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi oleh sebab Ajah adalah orang yang bersungguh nak kenal Rasulullah juga. Tapi sebelum kita sambung kenal, kita sambung minum dulu. Nanti masuk bab makan Rasulullah, kita tengok macam Rasulullah makan kormanya itu, insyaAllah. Kalau sempat sampailah, tak salah itu bab yang ke-20 tu. Ini baru bab 3. Wallahu a'lam bissawab. Kita tangguh rehat sekejap, insyaAllah.